Baik, kita lanjutkan perbincangan pagi ini. 17 Ogos yang lalu berlangsung kolokium melonjakkan pembangunan kemahiran berfikir aras tinggi di sekolah yang dianjurkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI. Kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kita kenali sebagai KBAT. Apa itu KBAT? Saya bukan warga pendidik, tapi kabarnya KBAT ini sudah pun lama dilaksanakan. Bersama saya di studio Profesor Emeritus Dr. Osman Lebar, iaitu pensyarah dan juga ahli lembaga pengarah di UPSI. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Tadi perbincangan awal bersama Prof, katanya KBAT ini sudah pun lama dilaksanakan, tetapi mungkin pelaksanaannya belum begitu mantap di sekolah-sekolah. Kenapa boleh situasi itu boleh timbul, Prof? Ya, kita lihat perkara asasnya di sini ialah kemahiran berfikir. Dan pelbagai pihak memberikan label yang berbeza-beza. Kalau dalam tahun 80-an dan 90-an dulu, kita beri dia label kemahiran berfikir kritis dan kreatif, KBKK, ya, untuk kita menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan kreatif. Tapi nampaknya pelaksanaan itu tidak begitu berjaya melahirkan pelajar yang dapat berfikir secara kritis dan kreatif. Maka diperkenalkan pula KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Ya, ini sebagai kesinambungan daripada KBKK itulah. Dan kita lihat pada kali ini KBAT itu telah diberikan perhatian yang sewajarnya karena ia telah dijadikan asas dalam menentukan aspirasi pelajar kita, di mana salah satu aspirasinya dalam plan pembangunan pendidikan negara itu, pendidikan negara itu ialah kemahiran berfikir. Jadi kemahiran berfikir ini nak dijadikan sebagai satu perkara yang penting untuk kita melahirkan pelajar yang boleh berfikir bukan saja untuk menangani pembelajaran mereka, tapi juga untuk menangani kehidupan mereka sehari-hari. Prof, maksudnya di sini guru-guru di sekolah telah pun diterapkan dengan teknik-teknik tertentu dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran di dalam kelas itu untuk terapkan KBAT ini dalam selain daripada subjek pelajaran dalam buku teks dan sebagainya, tapi kemahiran berfikir ini akan diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran itu. Memang cikgu-cikgu ini dilatih untuk... kita lihat sekarang Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengadakan program untuk melatih guru-guru dalam mengendalikan sesi pengajaran KBAT ini dengan lebih berkesan. Karena kita dapati memang orang yang paling penting dalam pelaksanaan KBAT ini sebenarnya adalah guru. Kalau guru itu dapat mengendalikan proses pengajaran pelajaran itu dengan berkesan, mereka ni agennya. Jadi saya ingat itu lebih merupakan faktor yang sangat penting dalam kejayaan KBAT ini sebenarnya. Jadi balik pada kolokium yang diajukan oleh UPSI ini, apa signifikan kolokium ini untuk menerapkan ataupun memberi pendedahan yang lebih kepada warga pendidik, khususnya pengetua, guru besar dan juga guru sekolah ini, atau bagaimana untuk membincangkan masalah-masalah yang timbul? Sebenarnya kita nak mencetuskan satu dialog yang lebih luas lah, berkenaan dengan KBAT ini. Karena KBAT ini bukan saja sekolah yang perlu terlibat, tapi juga perlukan pelibatan yang lebih menyeluruh. Maksudnya? Bukan saja guru dan pentadbir sekolah dan pelajar-pelajar sekolah, tapi juga komuniti, pihak industri, in fact seluruh negara sebenarnya perlu menyokong pelaksanaan KBAT ini. Kalau kita lihat di Singapura, mereka memanggil negara mereka sebagai thinking nation, di mana seluruh kerajaan itu dan juga berbagai pihak terlibat dalam. Dia wujudkan satu budaya. Jadi kita di sini juga perlu ada, pandangan saya sendirilah, perlu ada satu movement lah, seolah satu movement, gerakan yang lebih menyeluruh
bagi menyokong pelaksanaan kebat di sekolah. Nampaknya Prof tidak berpuas hati dengan pelaksanaan setakat ini. Apa masalahnya? Apa di mana selain daripada pelaksanaan Prof gambarkan tadi perlu lebih menyeluruh lagi? Sokongan daripada pihak sekolah setakat ini bagaimana? Ataupun di peringkat sekolah itu ada masalahnya untuk melaksanakan kebat ini? Ya. Kebat ini saya nampak diperlukan satu perubahan budaya lah. Ya. Oleh pelaksananya? Oleh pelaksana. Kalau kita lihat, kebat ini memerlukan satu budaya yang lebih terbuka. Satu budaya yang teruja kepada perkara-perkara yang baru dan kreatif. So, persekitaran ini perlu kita bina di sekolah. Jadi ini memerlukan perubahan budaya. Di mana kalau guru-guru hanya sebelum ini mengikut arahan saja, ini tidak akan menggalakkan kebat. Guru itu sendiri harus mencetuskan idea-idea baru dari semasa ke semasa. Jadi ini memerlukan satu budaya yang sama sekali berbeza. Kan? Di mana guru-guru harus lebih kreatif untuk mengadakan pelbagai bentuk persekitaran pembelajaran bagi membolehkan pelajar mengalami pembelajaran yang lebih terbuka, yang lebih mencabar minda mereka. Kalau guru hanya mengikut secara konvensional kurikulum yang ada, dia akan terikat dengan itu. Dia tidak boleh keluar daripada daripada kotak itulah. Ya. Jadi guru harus lebih kreatif, dan untuk itu guru harus diberi latihan berterusan. Tak guna latihan kalau guru tak mau berubah. Yang penting itu ialah sikap guru itu harus berubah. Ya, supaya boleh diturunkan kepada pelajar. Gitu. Ya. Tapi setakat ini di peringkat guru itu belum lagi memuaskan, maksud Prof. Ya, banyak perkara-perkara seperti guru terpaksa melakukan kerja-kerja bukan mengajar. Kita banyak dengar rungutan tentang perkara itu. Kerana untuk mengadakan satu sesi pengajian pelajaran yang betul-betul dapat menggalakkan kebat ini, guru perlu ada masa untuk betul-betul merancang, ya, dan untuk mereka bentuk aktiviti pengajian pelajaran yang berkesan. Guru perlu masa. So, kalau guru banyak terlibat dalam kerja-kerja bukan mengajar, so masa untuk betul-betul merancang itu kurang. Jadi ini mungkin akan boleh menyebabkan pelaksanaan kebat itu terganggu. Jadi itu antara maklum balas dan juga respon yang diperoleh hasil daripada kolokium yang dilaksanakan ini. Salah satu isu yang agak menarik perhatian saya, masalah kebergantungan kepada soalan peperiksaan. Itu tidak mencerminkan kebat sebenarnya, Prof. Kebat sebenarnya saya kata tadi, ia memerlukan satu budaya yang lebih terbuka. Dalam konteks pentaksiran misalnya, soalan-soalan itu perlu lebih mencabar minda pelajar. Untuk itu bentuknya perlu lebih terbuka, open-ended questions. Bukan close-ended. Kalau close-ended, pelajar hanya menghafal fakta dan sebagainya. Yes, kalau open-ended, diberikan situasi yang lebih mencabar untuk pelajar menyelesaikan satu masalah. Dan itu saya ingat perlulah lebih dalam bentuk kontekstual. Makna kontekstual itu ialah perlu sesuai dengan di mana pelajar itu berada. Kalau pelajar itu berada di luar bandar, kita beri situasi di bandar, sudah tentu dia tak relevan dalam kehidupan dia. Okay? So, tugasan pentaksiran yang diberikan itu juga mestilah berkait rapat dengan kehidupan sebenar pelajar itu. Barulah dia boleh menggunakan pengetahuan dia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu berbalik semula kepada pembudayaannya. Untuk peringkat sekolah ini, pemantau pentadbir sekolah, peranan guru dan sebagainya, tahap penguasaan ilmu, kemahiran membaca juga amat penting sekali. Jadi apa saranan hasil daripada kolokium yang telah pun dilaksanakan ini, hasilnya daripada maklum balas yang dikaji dan dialog yang telah pun dilakukan, apa hasilnya yang boleh diberikan kepada guru-guru di sekolah untuk melaksanakan, memperkasakan lagi kebat ini? Perkara asas ni ialah kalau kita hendak
mengadakan pentaksiran yang banyak, bertanyakan soalan-soalan yang memerlukan pelajar menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Yang pertama sekali ialah kita perlu meningkatkan kemahiran membaca pelajar. Kerana soalan yang dikemukakan dalam taksiran kebat ini adalah banyak berbentuk penyelesaian masalah. Banyak berbentuk pelajar kena baca. So, pelajar perlu ada kemahiran membaca itu dulu. Barulah dia boleh menjawab. Itu paling asas. Yes, barulah mereka boleh menjawab soalan dengan baik. Kalau dia tak membaca pun tak mahir, sudah tentu mereka tak boleh menjawab soalan itu dengan baik. Itu sebabnya kalau kita lihat Kementerian Pendidikan di bawah lembaga peperiksaan, untuk peperiksaan UPSR dan SPM akan datang ini, mereka tidak memberikan 100% soalan itu soalan kebat. 40% ke 50% begitu soalan berbentuk kebat. Yes. Kerana memandangkan terdapatnya masih lagi ada pelajar-pelajar kita yang kemahiran membaca mereka tidak begitu baik. Jadi mereka akan menghadapi masalah untuk menjawab soalan-soalan kebat ini. Oh, sampai begitu sekali. Jadi di peringkat sekolah ini, adakah kebat ini dia dirangka untuk semua peringkat daripada prasekolah sehingga sekolah rendah dan peringkat sekolah menengah? Dia memang berbeza budaya kebat. Kalau kita lihat, kurikulum itu dibentuk oleh Kementerian Pendidikan. Dan panel-panel pakar yang membentuk kurikulum itu telah memikirkan bahawa di setiap peringkat pendidikan itu perlu ada elemen kebat mengikut tahap pelajar. Oh, jadi masa merangka kurikulum itu sudah pun dimasukkan elemen kebat. Yes, sudah. Bukanlah guru itu perlu mengikut kreativiti. Sudah dimasukkan elemen kebat, tapi yang lebih penting ialah bagaimana guru menterjemahkannya dalam konteks pengajaran dan pelajaran. Itu lebih penting. Kita ada kurikulum yang cantik dengan elemen kebat, tapi kalau guru tidak berjaya menterjemahkannya dalam konteks pengajaran dan pelajaran di sekolah, itu agak membimbangkan. Selain daripada disebutkan tadi mereka tidak ada masa kerana dibebankan mungkin dengan kerja-kerja bukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini. Apa lagi masalah cikgu sebenarnya? Masalah yang paling besar, Profesor? Masalah kemahiran guru tadilah. Kemahiran guru sendiri. Jadi kurikulum ini akan diteruskan lagi, Prof? InsyaAllah akan diteruskan sebab kami fikir kurikulum ini akan mencetuskan gelombang yang lebih besar. Harapannya begitu. Supaya kita ada satu kelompok komuniti yang really concern, yang sangat perhatian tentang perkembangan kebat di sekolah. Itu sangat penting sebenarnya untuk melahirkan generasi yang betul-betul berkualiti pada masa akan datang.